ilma. Alhamdulillahi ala kulli hal wa na'udzu billahi min hali ahli an-nar. Amma ba'd. Moderator Ustazah Jaslina. Hari ini Ustazah ya, jadi moderator bukannya penun, serta ibu-ibu yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, kita syukur kepada Allah Jalla wa Ala, dan kita dapat sambung lagi pengajian kita, dan ibu-ibu baru je memulakan kehidupan pada pagi ini dengan membaca surah Yasin. Alhamdulillah, semoga ada keberkatan. Dan saya pula tadi Alhamdulillah sempat menamatkan bacaan surah Al-Kahfi. Jadi semoga itu dikira sebagai saham di sisi Allah Azza wa Jalla nanti, insyaAllah. Baik, kita terus. Okey, Al-Azkar min kalami Sayyidil Abrar. Yang saya besarkan Okey, nampak Okay, hari ini kita masuk dalam bab Al-Azkarul Masyru'ah fil Idain. Zikir-zikir yang disyariatkan ketika dua hari raya. Jadi ibu-ibu, boleh tak sesiapa kongsikan berapa muka surat berapa ni buku ibu-ibu? Kalau dalam buku terbitan Hal Hidayah, muka surat 321 bab 2, zikir yang disyariatkan pada dua hari raya, Ustaz. Okey, jazakumullah khairan Bonda. Puan Maria, jazakumullah khairan. Okey. Jadi bab zikir-zikir yang disyariatkan pada kedua hari raya. Jadi hari raya ni dia panggil Idun. Idun, bukan Aidun ya. Biasa kalau orang Melayu ni dia sebut Aidul Fitri. Yang lebih tepat bukannya Aidul tetapi Idul Fitri. Idul Adha. Jadi kalau satu dipanggil Idun, kalau dua dipanggil Idaini. Dua hari raya. Sebenarnya perkataan Idun tu dia asal daripada Ada Ya'udu. Ada kembali. Jadi kenapa hari raya disebutkan sebagai kembali? Dia kembali ni contohnya kita kembali ke rumah ya. Uttu ila baiti. Saya telah kembali ke rumah saya contohnya kan. Okey. Jadi kenapa apa kaitannya hari raya dengan kembali? Apa kaitan hari raya dengan kembali? Maka kita pun tengok. Contohnya Idul Fitri. Idul Fitri, yakni kalau fitri itu artinya makan. Sorry. Idul ni kembali artinya hari raya ni dia sentiasa kembali dalam setahun sebanyak 2 kali. Tahun lepas kita dah sambut raya fitrah dan juga raya haji. Dan tahun ni pun insya-Allah kita sambut lagi raya fitrah dan raya haji. Oleh kerana ia sentiasa kembali 2 kali dalam setahun, maka ia dinamakan sebagai Idul. Itu secara umum. Dan kemudiannya kalau kita khususkan dalam bab Idul Fitri, Fitri itu makan. Ya, Fitri itu makan. Maka Idul Fitri hari yang mana kita kembali dibenarkan untuk makan. Selepas kita berpuasa sekitar dalam 29 hari, tahun ni mungkin 29 hari dan ataupun 30 hari. Di Brunei saya tak tahulah. Okay, jadi setelah kita berpuasa dalam 29 ataupun 30 hari, mesti cukup 29, mesti tidak lebih daripada 30, kecuali dalam kes tertentu, itu cerita lain. Okay, maka kita pun kembali makan pada 1 Syawal. Jadi fitri-fitri itu makan ya. Sebagaimana contohnya kita kata hari ni nak iftar di mana? Iftar tu asal daripada fitri. Makan. Hari ni nak berbuka puasa di mana? Iftar ya. Okey, baik. Jadi hari raya ini dianggap sebagai hari yang penting, dan kalau kita senaraikan dalam solat sunat. Solat sunat ni dia ada pelbagai jenis, dan kalau boleh kita bahagikan solat sunat itu kepada 2 bahagian. Satu, solat sunat yang disunnahkan berjemaah. Yang kedua, solat sunat yang tidak disunnahkan berjemaah.
Okay, salat sunnah yang disunatkan berjemaah ni mengikut kesepakatan hampir semua ulama ada 3, iaitu solat 2 hari raya, solat gerhana matahari dan bulan, serta solat istisqa minta hujan. Manakala dalam kes solat istisqa, mazhab Hanafi tak setuju. Dalam kes solat tarawih ada khilaf kalangan ulama sekitar dalam 3 ataupun 4 pandangan ulama adakah disunnahkan untuk berjemaah ataupun tidak berjemaah. Okey. Dalam 2 kategori ini, solat sunat yang disunnahkan berjemaah dengan solat sunat yang tidak disunnahkan berjemaah, kedudukan solat sunat yang disunnahkan berjemaah lebih tinggi daripada solat sunat yang tidak disunnatkan berjemaah. Sebagai contoh, solat hari raya pastilah lebih tinggi kedudukannya dibandingkan dengan solat tahajud, salatul witir, salatul rawatib seperti solat sunat subuh, duha dan sebagainya. Okey, jadi tinggi kedudukan solat hari raya, tinggi juga kedudukan hari raya, tinggi juga kedudukan pada malam raya. Okey, satu bahagian. Bahagian yang kedua, wujud perbezaannya antara 2 hari raya itu, raya fitrah dengan raya korban. Yang mana raya fitrah ini kita bermula dengan 29 ataupun 30 hari berpuasa. Kemudiannya kita menyambut hari raya fitrah hanya dalam tempoh 1 hari. Ya, hanya 1 hari dianggap sebagai raya, dan dalam Islam sebenarnya tidak ada konsep raya kedua, raya ketiga, raya ke-20, raya ke-30. Dan kemudiannya masuk dalam bulan Syawal, lepas Syawal Zulqa'dah, raya lagi kan, qada bagi Syawal yang terlepas. Jadi tidak ada konsep yang demikian. Tapi kalau daripada sudut uruf semasa, daripada sudut kemasyarakatan, tak ada masalah lah kita nak kata rumah raya ke, open house ke, open office ke, raya ke-5 ke, tak ada masalah. Tak dianggap dosa pun. Cuma kita nak kata dalam Islam yang sebetulnya raya Syawal hanya 1 hari. Jadi dia bermula dengan 30 hari, kemudian disusuli dengan satu perayaan. Berbeza dengan raya korban, yang mana raya korban ni bermula dengan 9 hari. 9 hari yang pertama dalam bulan Zulhijjah, kemudiannya kita beraya sebanyak 4 hari. Pada 10, 11, 12 dan 13 hari bulan. Jadi ini dianggap sebagai 13 hari bulan Zulhijjah ini, 13 hari dalam bulan Zulhijjah, ia dianggap sebagai hari-hari terpenting bagi umat Islam. Dan panjang lagi lah kalau kita nak gebangkan, sembangkan perkara ini ibu-ibu sekalian ya. Itu sebagai mukadimah penting untuk saya kongsikan. Kata Al-Imam Nawawi rahimahullah, semoga Imam Nawawi akan memberikan syafaat kepada kita di hari akhirat nanti kerana kita meneliti dan menekuni tulisan beliau, dan saya pun memang sangat banyak membaca karya Imam Syafi'i, khususnya Kitabul Fiqh Al-Majmu'. Contohnya inilah. Saya tak boleh tunjuk pada ibu, payah pula. Okey. I'lam annahu yustahabbu ihya'u laylatay al-'idaini fi zikrillahi azza wa jal. Ketahuilah bahawa kita disunatkan untuk ihya', menghidupkan 2 malam raya dan untuk mengingati Allah azza wa jal, salat wa ghairihima minat ta'at, dan mana-manalah amal ibadat ketaatan. Solat ke, solat dengan zikir itu pasti dah. Kemudiannya mana-mana amalan ketaatan seperti sedekah, seperti kita membantu anak-anak yatim, ataupun kita berzikir kepada Allah, kita berselawat kepada Nabi SAW, kita beristighfar, kita menyantuni keluarga kita, semua itu kerana apa? Lil hadisil waridi fi zalik. Kerana ada hadis yang warid tentang perkara ini. Hadisnya berbunyi, saya kena besarkan lagi ke ibu? Saya risau ada yang tak berapa jelas. Okey, dah besar dah, alhamdulillah. Benda ni esok besar tak saya punya skrin sekarang ni? Ya, dapat Ustaz. And then kita pun dapat enlarge the screen. Okay, alhamdulillah. Man ahya laylatay al-idain.
lam yamut qalbuhu yawma tamutul qulub. Kata Nabi SAW, sesiapa yang menghidupkan 2 malam raya, maka kalbunya tidak mati di saat kalbu yang lain mati. Artinya Allah Ta'ala memelihara kalbu kita. Tapi bukan senang ibu sekalian nak menghidupkan malam raya ni. Kita baca dulu ya. Man qama lailatai al-idaini lillahi azza wa jalla muhtasiban lam yamut qalbuhu yawma tamutul qulub. Sesiapa yang memakmurkan, menghidupkan 2 malam raya muhtasiban, dalam keadaan begitu menginsafi, dalam penghayatan yang sepenuh jiwa dan raga, maka tidak mati kalbunya di saat matinya kalbu-kalbu yang lain. Okay, namun hadis ini ibu-ibu yang saya kasihi, ada dalam riwayat Imam Syafi'i, Sunan Imam Syafi'i ataupun Musnad Imam Syafi'i dan juga Sunan Ibn Majah. Cumanya wahuwa hadisun da'if. Hadisnya adalah hadis yang da'if, tetapi bolehlah kita gunakan atas dasar dia hadis da'if yang kita kata apa, yang boleh digunakan untuk fadailul a'mal. Itu kata Imam Nawawi tu. Lakin ahadisil fadail yatasamahu fiha. Namun ia termasuk kategori hadis da'if yang boleh kita gunakan sebagai perangsang untuk beramal. Lagipun hadis ini dia tak bawa apa-apa kelebihan pun. Dia hanya menceritakan, dia tidak bawa kelebihan yang bukan-bukan pun. Okey. Jadi kalau saya tengok, sebab takbir raya kan dia sekejap je. Takbir raya puasa bermula bila ibu-ibu sekalian? Siapa boleh respon? Takbir raya puasa bermula bila dan berakhir bila? Malam raya. Malam raya mula dan berakhir? Lepas maghrib petang raya tu. Malam raya kita mula, berakhir? 3 hari raya. Hari raya. Sebelum maghrib hari raya. Okey. Sabar-sabar ibu-ibu. Kena seorang-seorang jawab ni. Siapa nak jawab dulu? Selepas asar, Ustaz. Selepas asar bila tu berakhir? Hari raya pertama. Tempat ibu macam tu ke? Selepas habis sembahyang raya. Lepas habis sembahyang raya. Solat raya. Ya. Okey, jadi macam saya tertarik dengan nama Ibu Nur Kamariah kerana ia gabungan nama mak ayah saya, Muhammad Nur dan juga Kamariah. Takbir raya ni berakhir sebelum bermulanya khutbah raya. Ya, dan biasanya kita akan berakhir sebelum solat lah biasanya. Tapi isunya sebenarnya boleh takbir lagi selagi mana khutbah belum dimulakan. Kerana khutbah kita khutbah selepas salat raya kan. Okey. Manakala kalau jadi takbir raya puasa bermula malam raya, berakhir sebelum khutbah. Jadi yang kedua, bila pula bermula takbir raya fitrah dan berakhir bila pula bermula takbir raya haji dan berakhir takbir raya haji? Dah maghrib dah sampai dah. Lepas buat seminggu kadang-kadang. Lepas asar. Okey, Puan Maizam dulu. Ibu macam mana Ibu Maizam lepas asar bila? Lepas asar. Lepas asar sebelum hari raya tu. Okey, raya 10 hari bulan. Lepas asar tu, lepas asar 10 hari bulan ke bila tu? 9 hari bulan tu. Oh, 9 hari Asar. bulan lepas asar. Dan berakhir bila? Berakhir selepas asar hari ke Tashrik tu. Hari terakhir Tashrik. Hari 13 hari bulan. Ya. Okey. Banyak ni jawapan ibu-ibu bagi ni. Berakhir 1 minggu Ustaz. Ya, berakhir bila Ibu? 1 minggu lepas raya. 1 minggu lepas raya? Lama. Berakhir selepas hari Tashrik Ustaz.
Selepas hari tasyrik Okey, saya nak tengok satu benda dulu untuk saya pastikan. Bagi saya masa sikit je. Okey, saya nak confirmkan sebenarnya bila berakhir takbir raya puasa. Okey. Saya silap ya. Saya silap. Kalau ikut ulama ni takbir raya puasa tu berakhir sebelum solat raya. Bukannya sebelum takbir. Bukannya sebelum khutbah. Tapi sebelum solat raya. Jadi boleh betulkan balik. Ataupun mungkin saya boleh semak satu lagi tempat fatwanya. Okey. Faragil imam minas salah. Yukabbir 'inda salah wa yukabbir ba'da zalik. Oh ada yang buka ni, tak? Puan Marhani. Boleh Puan Marhani tolong mute dulu. Okey. Okey, jadi begini ibu-ibu sekalian, yang tadi saya rasa macam ada perbahasan ulama sedikit bila berakhirnya takbir raya puasa, tapi kita pegang dulu buat sementara ni sampai sebelum solat. Okey, sebab ada perbahasan lagi sampai sebelum solat ke sampai sebelum khutbah raya. Okey, nanti saya akan semak dulu apa pandangan mazhab Syafi'i khususnya dalam bab ini, ataupun mungkin ada di sini nanti. Yang keduanya ibu-ibu dirahmati Allah, takbir raya haji bermula pada subuh 9 Zulhijjah yang dianggap sebagai hari Arafah. Okey, takbir raya haji bermula selepas subuh 9 Zulhijjah dan berakhir selepas asar pada hari terakhir tasyrik 13 hari bulan Zulhijjah. Okey, jadi dalam bukan seminggu ya Ibu Nur, tapi dalam tempoh 4 hari, dalam tempoh 5 hari, 9, 10, 11, 12, 13. Okey. Jadi kalau takbir raya puasa ni dia sekejap je, maka memang ada orang yang menghidupkan agenda malam raya tu dengan takbir raya dari awal sampailah ke subuh. Dan benda tu bukan benda yang senang ya. Memang ada orang yang beraktiviti di surau kampung tertentu. Okey, kita duduk beramai-ramai di surau. Mula-mula orang ni buat giliran takbir raya. Kemudiannya habis, orang lain tidur rehat. Kemudian bila geng-geng ni dah cukup masa, dia akan kejutkan yang lain pula. Yang lain bangun, sambung pula takbir raya. Kemudian geng ni pula penat, dia kejut orang lain pula takbir raya. Geng ni pula penat, dia kejut orang lain pula untuk takbir raya sampailah subuh. Jadi sebenarnya ibu-ibu dirahmati Allah, takbir raya ni memang kita disunahkan untuk menghidupkannya pada malam raya, khususnya takbir raya. Tetapi takbir raya ni sebenarnya tidak semestinya dilaungkan dengan suara yang kuat dan berlagu. Kerana kadang-kadang kita penat tu kerana suaranya terlalu kuat dan berlagu. Sebenarnya boleh je kita takbir raya dalam bentuk Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar. Jadi kalau kita tak berlagu, untuk kita seorang bertahan dalam tempoh 20 minit ke 30 minit, insya-Allah boleh. InsyaAllah boleh. Tapi kalau kita kena berlagu dalam tempoh 10 minit pun kita akan collapse. Kita akan rasa sangat penat sebenarnya ibu sekalian. Okey. Jadi di sini kita memang disunahkan untuk menghidupkan malam raya, tetapi cabarannya besar. Kerana apa? Cabaran yang pertama, kita sudah menggunakan tenaga yang banyak sebenarnya sepanjang bulan Ramadan. Dan kemudiannya bila raya tu kita berkumpul pula beramai-ramai ahli keluarga. Kita pun penat jumpa dengan anak saudara, jumpa dengan sepupu sepapat. Kalau saya jumpa dengan mak lagi, mak cik lagi. Jadi kita dah guna tenaga banyak jumpa dengan orang tu. Okey, kita pun mungkin kadang-kadang tertidur lambat menyebabkan kita sukar untuk menghidupkan qiyamul lail dalam satu malam Syawal. Bahkan saya sendiri pun Allah Ta'ala, ya Allah, ini kelemahan saya lah ibu sekalian ya.
Setiap kali satu malam satu Syawal kita punya semangat aku kena bangun juga untuk qiyamul, aku boleh setiap malam Ramadan bangun awal untuk solat dan untuk bersahur, untuk bersuhur. Tak boleh pada malam satu Syawal. Tapi Allah Ta'ala menguji pada malam satu Syawal tu, sampaikan kerap kali saya tak terbangun awal, bangun-bangun dah subuh dah. Jadi ini satu kelemahan yang mesti saya perbaiki pada tahun ini insya-Allah. Tapi ceritanya satu amalan yang berat itu, yang besar pahalanya, memang sukar untuk dilaksanakan. Ada je ujian-ujian dia. Baik, sebab itu ganjarannya besar. Kemudiannya ulama juga khilaf tentang qadar yang dimaksudkan dengan menghidupkan malam. Jadi yang paling baik adalah kita menghidupkan sebahagian besar malam. Okey. Ini dia punya isu tadi. Saya dah lupa, saya dah baca padahal tapi lupa pula kat mana. Saya kena baca dulu sebelum saya nak kongsi dengan ibu-ibu. Okey, cuba tengok Dan disunatkan kita takbir pada malam raya. Sunat takbir pada raya puasa tu bermula malam raya sehinggalah imam solat raya. Dah sebut di sini. Saya dah baca padahal tapi terlupa pula. Jadi waktunya pada malam raya sampailah berakhir sebelum imam takbir salat raya. Okey. Dan disukai itu bila? Disukai pada setiap solat dan dalam setiap keadaan. Artinya solat yang kita lalui hanyalah dalam 3 solat je lah. Solat maghrib, solat isyak dan juga solat subuh. Okey, satu lepas solat. Yang keduanya pada bila-bila pun. Duduk kat rumah, lepas balik solat subuh tu kita takbir lagi. Kemudiannya malam-malam, ikut bila-bila pun. Dan tambah-tambah lagi ketika orang ramai. Contohnya kita pada malam raya tu kita ada jumpalah kawan-kawan kita nak jumpa kawan sekejap. Ataupun jumpa ahli keluarga sekejap. Jadi bila kita jumpa ahli keluarga tu, kita kumpul, kita mungkin nak bincang raya ni kita nak buat open house macam mana. Memang paling baik masa kita kumpul tu kita mulakan dengan takbir raya. Itu yang terbaik. Siapa yang boleh buat benda ni, Masya Allah, hebatnya. Dan kita takbir itu dalam keadaan duduk, dalam keadaan berjalan, dalam keadaan berbaring, semuanya. Dalam apa keadaan pun. Kita tengah naik kereta, takbir raya. Kalau orang masa tu lah dia baru balik ke kampung, dalam kereta tu ada masa kena takbir lah. Jangan langsung tidak ada takbir raya semasa memandu kereta. Masa naik motor, masa naik basikal, masa berjalan, masa baring, kalau boleh sebelum tidur itu pun takbir raya. Dapat dalam beberapa pun jadi, tak perlu berlagu. Nanti terkejut pula cik abang sebelah tu kan. Jadi biasa je. Subhanallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Biasa-biasa je. Di mana-mana sahaja. Tu sampai disebut tu. Dalam perjalanan, di masjid dan di atas katil kita pun. Okey, itu bagi takbir raya puasa yang bakal kita lalui nanti. Manakala bagi kes raya haji atau disebut raya Adha, Adha ni apa maksudnya ibu sekalian? Idul Adha, apa maksudnya? Siapa ingat? Duha, bukan duha ya. Adha ni artinya berkorban, raya korban. Okey. Adapun raya korban ni disebut tu. Biasanya sebahagian daripada kita di Malaysia takbir raya korban tu bermula pada malam raya, tapi sekarang saya dah tengok banyak dah berlaku perubahan. Alhamdulillah Rabbil Alamin atas usaha ilmuwan-ilmuwan di negara kita, wujudlah kesedaran takbir raya korban tu bermula pada subuh 9 Zulhijjah. Tu disebut tu. Memang ada dalam 3 pendapat ulama dalam mazhab Syafi'i. Tapi yang paling tepat adalah kita bertakbir raya korban bermula subuh 9 Zulhijjah ataupun dikenali hari Arafah sehinggalah lepas asar pada hari keempat raya. Iaitu pada 13 Zulhijjah. 5 hari lah kiranya. 9, 10, 11, 12, 13. Okey. Dan kita ويكبر خلف هذه العصر ثم يقطع هذا هو الأصح الذي عليه العمل. Jadi kita pun bertakbir selepas asar pada raya yang keempat. Inilah pendapat yang paling sahih.
Maknanya ada lagi pendapat yang lain, Hanafi dia ada pendapat dia. Tapi pendapat yang paling popular, yang paling tepat insya-Allah, yang inilah ibu-ibu sekalian, dan panjang perbahasan Imam Nawawi di dalam kitab Al-Majmu'. Saya pernah teliti semua perbahasan tersebut. Okey. Jadi ibu-ibu yang dirahmati Allah, sebenarnya untuk raya Korban ni, bilakah kita disunnahkan untuk memperbanyakkan zikrullah dan juga takbir, membesar-besarkan Allah Azza wa Jalla? Okay, bilakah kita disunnahkan untuk memperbanyakkan zikir dan bertakbir? Ada jawapan tak ibu? Yang tadi kita bahas tadi takbir raya. Itu takbir raya. Tapi yang kita disunnahkan, perbanyakkanlah zikir, perbanyakkanlah takbir, perbanyakkanlah apa-apalah berbentuk zikir ni, tahlil ke apa. Bermula bila sebenarnya kalau melibatkan raya ni? Petang hari Arafah, okey. Hari Arafah. Dia sebenarnya ibu-ibu, kata Allah Azza wa Jalla, wazkurullaha fi ayyamin ma'dudat, wazkurullaha fi ayyamin ma'lumat, gabungan daripada hari ma'dudat dan hari maklumat. Kita sebenarnya disunnahkan memperbanyakkan takbir, tahlil, tahmid, tasbih, selawat kepada Nabi SAW bermula 1 Zulhijjah sampailah 13 Zulhijjah. Jadi 1 Zulhijjah tu dah mula dah kita perbanyakkan takbir, tapi kita paling baik kita baca yang inilah, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar la haula wala quwata illa billah. Subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billah. Perbanyakkan itu pun jadi dah. Dapat dalam 100 kali ataupun 200 kali dalam setiap hari, masya-Allah. Sangat-sangat hebat, dan zikir itu dia dah merangkumi 5 dah. Ada unsur tasbih, ada unsur tahmid, ada unsur tahlil, ada unsur takbir, dan ada unsur hauqalah la haula wala quwwata illa billah yang dianggap khazanah syurga. Jadi kita kena tekad ibu-ibu sekalian, nanti kita akan cuba ingatkan balik dalam bulan Zulhijjah, bermula 1 Zulhijjah. Bermula 1 Zulhijjah. Kemudiannya ibu-ibu sekalian, pada 9 Zulhijjah tu secara khususnya kita perbanyakkanlah bacaan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, ataupun lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Okey, jadi berapa kali tu? Kalau boleh paling kurang 100 kali dalam hari tu. Kalau boleh lagi 100 kali pagi, 100 kali petang. Tapi kalau lagi cantik, kita dapat capai dalam 300 kali, 500 kali, 1000 kali. Memang fokus yang tu je. Kita zikir yang lain kita tinggalkan dulu pun tak apa. Ambil kalau ada kalangan kita yang beramban dengan subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, ambillah 100 kali. Siapa yang beramban dengan selawat kepada Nabi SAW, ambillah 100 kali. Tapi yang lain, tumpukan kepada ucapan tadi, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, sampai habis beberapa ratus kali. Itu pada 9 Zulhijjah. Nanti nampak gaya saya kena buat sedikit catatan untuk saya kongsikan dengan ibu-ibu apabila tiba masanya. Namun saya harap ibu-ibu di peringkat spot ini memperingatkan saya apabila tiba masanya. Yang kita tinggalkanlah amalan-amalan yang tidak bersumberkan daripada sunnatun Nabi SAW. Kalau ada kata amalan sekian, tambah-tambah dalam bulan Rejab ini macam-macam amalan, termasuk amalan pada malam 10 Rejab, ini semua mengarut. Tinggalkan. Kerana amalan 10 Rejab tu banyak amalan daripada Syiah sebenarnya. Itu kita kena hati-hati. Okey, jadi sebenarnya untuk raya haji ni dia bermula 1 hari bulan lagi. Sampailah 13 hari bulan Zulhijjah. Okey. Tapi panjang saya nak sembang benda dengan ibu-ibu sekalian. Tak apalah, kita fokus pada kitab kita lah, itu lebih selamat lah. Kalau tak habis kitab ni. Qala ashabuna lafzu takbir an yaqula Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar. Berlagu atau tak berlagu itu cerita lain ya. Berlagu tu cara kita. Okey. Hakaza salasan mutawaliyat wa yukarrir hadha ala hasabi iradatih. Okey, jadi kita ini yang pastinya ini Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar.
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Berapa kali pun silakan. Cuma kata Imam Syafi'i, kalau boleh kita tambah. Allahu Akbaru kabira, walhamdulillahi katsira, subhanallahi bukratan wa asila. Sampailah. Itulah habis tu. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah mukhlisina lahuddin walau karihal kafirun. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa hazamal ahzaba wahdah. La ilaha illallah wallahu akbar. Okay. Ataupun yang biasa kita baca Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Itu pun boleh juga ya. Jadi itu yang biasa kita baca. Dan itu ulama mazhab Syafi'i kata la ba'sa an yakula ma'tadahun nas. Tidak ada masalah pun untuk kita membaca sebagaimana yang biasa diamalkan oleh orang. Kalau ikut yang betul-betulnya ni je. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. 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 Yang tu je. Dan ada masa tambah. Allahu Akbaru kabira, walhamdulillah katsira. Cuma ulama mazhab Syafi'i kata tak ada masalah pun untuk kita amal sebagaimana yang orang biasa buat. Yang kita pun biasa buat ni kan. Yang kedua tu kan. La ilaha illallah wallahu akbar tu kan. Okey, baik. Ada persoalan dulu ke sebelum kita ke depan lagi, Ibu? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi Nak wabarakatuh. tanya tentang zikir tu. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wal hamdu yuhyi wa yumiit tu dengan lafaz satu lagi tanpa yuhyi wa yumiit tu, yang tu yuhyi wa yumiit tu adakah kita baca tu selepas zikir pagi dan zikir petang? Sebab saya ada baca dalam satu kitab dia kata dianjurkan yang baca yang tu semasa zikir pagi dengan zikir petang. Yang tu kalau yuhyi wa yumiit tu kalau solat lain dengan zikir lain selepas pada waktu tu kita tanpa yuhyi wa yumiit. Betul tak Ustaz? Okey, zikir pagi petang tu Ibu Hadita berapa kali baca sebenarnya? Saya lepas solatnya yang 10 kali kan yuhyi wa yumiit, tapi ada yang kata yuhyi wa yumiit yang tu kan kalau lepas solat lain waktu lain kita tanpa lafaz yuhyi wa yumiit. Jadi betul tak Ustaz? Okey, apa yang saya tahulah Ibu Hadita ya, yang sebetulnya adalah dia tidak ada pun isu lepas subuh kena baca macam mana, dalam solat yang lain baca macam mana, sebab kedua-dua bacaan itu ada. Artinya, okey, kalau saya nak tunjuk pada ibu sekalian ni. Kat mana letaknya? Cari jap. Dia kalau ikut ulama ni bacaan ini bukan yang ini, silap pula. Okey, sekejap ya. Entah kat mana dah. Okay, tapi ceritanya kata ulama sebenarnya tidak ada isu pun nak tambah nak baca tanpa yuhyi wa yumiit. Nak tambah yuhyi wa yumiit pun silakan. Jadi dia tak ada isu dalam mana-mana solat kerana ada lafaz kata yuhyi wa yumiit, ada lafaz kata tidak ada yuhyi wa yumiit, maka ada ulama kata terpulang. Kalau kita nak jimat tak payah baca yuhyi wa yumiit. Kalau kita rajin baca yuhyi wa yumiit. Bahkan kalau kita rajin lagi boleh baca la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa hayyun la yamut wa huwa ala kulli syai'in qadir pun boleh juga. Jadi sebenarnya perkara ini dianggap sebagai luas Ibu Hanita, terpulanglah kita nak baca ke tak baca dalam mana-mana zikir. Wallahu a'lam. Okey, jadi yang ni yang menunjuk ke kata konteks dia khilaf ulama ke Ustaz? Kan macam mana ke? Dia bukan khilaf ulama juga. Dia termasuk dalam bab keluasan dalam berzikir. Kerana ada riwayat yang berbeza, maka boleh kita memilih mana-mana riwayat. Terima kasih Ustaz penjelasan. Sama juga Ibu Hanita, kalau kita baca zikir selepas solat, Allahumma antas salam tu. Boleh siapa tak ibu-ibu atau Ibu Hanita sendiri, saya nak dengar bacaan zikir lepas salat, Allahumma antas salam.
Siapa Boleh nak saya cuba? cuba Ustaz? Silakan. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam fahayyina rabbana bis salam wa adkhilna al-jannata daras salam tabarakta rabbana wa ta'ala ya zal jalali wal ikram. Okey, terima kasih banyak. Ada lagi tak ada cuba? Jazakumullah khairan. Ada dalam 100, hampir 130 orang kan? Okey, Ibu Maria. Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya zal jalali wal ikram. Oh, pendek pula ya. Okay. Ada lagi tak nak cuba? Cuba Ustaz. Ibu Zahra. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam fahayyina rabbana bis salam wa adkhilna jannata daras salam tabarakta rabbana wa ta'ala ya zal jalali wal ikram. Okey, sama. Terima kasih banyak ya. Dia sebenarnya dengan minta maaf ya Ibu, bacaan panjang tadi tidak ada dalam mana-mana hadis Nabi SAW, sama ada hadis yang sahih ataupun hadis yang dhaif. Tidak ada pun. Yang ada adalah sebagaimana yang Ibu Maria bacakan. Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta zal jalali wal ikram. Cuma saya nak katanya dalam bab zikir ni dia ada keluasan. Kalau zikir yang pertama tabarakta zal jalali wal ikram, ataupun boleh kita tambah ya, tabarakta ya zal jalali wal ikram. Jadi dia bukan khilaf ulama, tapi dia termasuk keluasan dalam berzikir. Siapa yang nak baca ya boleh kerana ada riwayat, siapa yang tak nak baca ya pun boleh kerana ada riwayat. Ada riwayat kata tabarakta zal jalali wal ikram, ada riwayat kata tabarakta ya zal jalali wal ikram. Jadi boleh ibu ya, tolong ubah zikir lepas salat. Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta zal jalali wal ikram. Okey. Saya ada buku zikir selepas solat tu. Kalau boleh saya kongsikan nanti, saya akan kongsikan. Ada 2 buah buku. Satu, bacaan-bacaan dalam solat. Yang keduanya zikir lepas solat. Di situ dia punya huraian dia. Jadi bukan himpun zikir dan bacaan saja, tapi dia ada huraian dia dan penjelasan mana satu yang perlu kita perbetulkan. Baik. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, kemudian kita ke depan lagi, kita cuba tengok. Ini kata ulama, i'lam anna takbira masyru'un ba'da kulli salatin tusalli fi ayyamit takbir. Ketahuilah bahawa takbir itu dimasyru'kan, maknanya disyariatkan untuk kita baca setiap kali selepas salat dalam hari-hari yang dibenarkan takbir. Sawa'un kanat faridatun aw nafilah. Sama ada selepas salat fardu ataupun selepas salat sunat, selepas salat jenazah, selepas salat fardu yang tunai ataupun yang qada ataupun yang nazar. Dan itulah dia punya cerita. Maknanya dalam setiap kali selepas salat kita memang disunnahkan untuk bertakbir. Ya, setiap kali selepas salat, termasuklah selepas salat sunat sekalipun, termasuklah selepas salat jenazah sekalipun, kita disunnahkan untuk bertakbir. Tapi ada juga ulama yang menyatakan kalau lepas solat sunat tu tak kot. Ada yang kata demikian. Tapi ada yang kata tak, lepas solat pun sekalilah. Lepas solat sunat pun tetap disunnahkan untuk kita membaca takbir raya. Sama ada berlagu atau tak berlagu itu cerita lain ibu-ibu sekalian. Kalau kita tengok contohnya kalau kita tengok masa saya mengerjakan haji, 2 haji yang lepas. Jadi kita pun masa buat haji itu kita duduk di Mina. Di Mina lah kita sambut raya haji tu. Masa kita sambut raya haji di Mina, kita salat di Masjid Kuwait yang dekat dengan kemah Mina tu. Ada Masjid Kuwait. Dan di masjid itu memang dia panggil apa ya? Di masjid tu takbir rayanya macam tu je. Habis dia bagi salam, Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar.
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar. Habis. Macam tu je takbir raya. Tidak ada lagu-lagu apa sebagainya. Okey. Bukan saya kata itu cara yang betul, yang berlagu ni tak betul. Bukan. Bukan itu maksud saya. Berlagu tu tak ada masalah. Cuma saya nak cerita, kita tidak perlu terikat dengan lagu sebenarnya. Kod-kod lepas salat sunat, nak berlagu seorang-seorang ni macam tak berapa kena. Tak perlu berlagu. Sekadar Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar 3 kali cukuplah. Okey. Tapi kalau kita rajin, kita nak berlagu supaya kita lebih emosi sedikit. Silakan kalau kita nak berlagu pun. Jangan terikat. Lagu tu hanyalah style. Bukannya satu benda yang disunahkan pun. Nak buat boleh, tak buat pun tak apa. Yang pentingnya kita bertakbir setiap kali selepas solat dalam hari-hari yang dibenarkan untuk takbir. Itu maksud saya ya. Dan di sini dengan minta maaf ya, saya tak minta izin daripada admin pun. Tetapi sesiapa yang mahu mengetahui lebih lanjut tentang bacaan dalam solat ataupun zikir lepas solat dalam kerangka memperbaiki amal ibadah, tasir ibadah untuk bulan Ramadan, boleh tengok di sini. Jadi dia ada pelbagai buku di situ. Ibu-ibu boleh cari je bacaan dalam solat, zikir selepas solat. Sebab dalam tu dia ada macam-macam buku ya. Okey. Jadi kembali pada yang tadi, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Okey, kita tengok yaumul kita tak perlu sebut semua lain, kita tengok mana-mana yang ni je. Okey, ni ya. Wasunnah an yukabbira fi salatil Eid qabla al-qiraati takbirat wa zawaid. Okay. Ini bab salat raya pula. Ya, bab salat raya pula. Okay, tapi sebelum kita masuk dalam bab salat raya tu, kalau ditanyakan persoalan, sebenarnya lepas solat tu kita nak takbir dulu ke kita nak zikir selepas solat dulu? Mana satu tu? Lepas bagi salam, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Nak takbir raya dulu ke ataupun nak zikir dulu? Ada jawapan tak ibu? Bonda nak isum pilih yang mana? Zikir dulu ke takbir dulu? Takbir takbir dulu. Okey. Ibu Rosminah, macam mana Ibu Ros? Takbir dulu Ustaz. Takbir dulu. Saya sebut Ibu Ros ni, saya teringat pula cerita Piramli Laksamana apa? Pendekar berjalan lapuk. Ros kan? Okey, baik. Dia sebenarnya ada khilaf kalangan ulama. Ada ulama yang kata takbir teruslah. Kerana dan ini benda yang dia khusus untuk hari raya je. Masa lain tu tak apa. Masa lain tu memang kita kena sunnah, kena zikir dulu. Tapi dalam kes ini, dia khusus untuk perayaan, maka kita kena takbir dulu. Ada ulama kata kita zikir dulu, cuma zikir yang ringkas. Zikir yang ringkas ni hanya ada 2 zikir. Astaghfirullah. Paling kurang astaghfirullah saja, nak tambah pun tambahlah. Okey. Astaghfirullah 3 kali, kemudiannya Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta zal jalali wal ikram. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lepas tu artinya mula dengan istighfar dulu 3 kali, Allahumma antas salam dulu, barulah takbir raya. Saya secara peribadi, ini pandangan peribadi, kerana benda ni tak jelas dan benda ni khilaf. Saya secara peribadi lebih menyukai kita zikir ringkas yang itu dulu. Astaghfirullah 3 kali, Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta dzal jalali wal ikram. Dan sebaik-baiknya imam baca istighfar tu pelan-pelan lah dalam mana-mana salat pun. Habis dia salat, astaghfirullah alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Okey, 3 kali kan. Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta dzal jalali wal ikram. Bagulah takbir raya. Okey. Kenapa saya kata zikir dahulu? Kerana kalau takbir terus, kadang-kadang kita tak sempat bernafas lagi.
Imam bagi salam dulu, kita bagi salam lewat sikit daripada imam. Kemudian ada yang masbuk terlewat sedikit kan, satu rakaat sebagai contoh. Tapi kita tepikan dulu orang masbuk, kita nak fokus kepada orang yang habis bersama dengan imam tu. Kita baru tengah bagi salam, imam dah takbir raya dah. Jadi rasa macam terkocoh-kocoh dibuatnya. Jadi pada pandangan saya, ada elok kita istighfar dulu, baca Allahumma antas salam. Habisan tu barulah takbir raya, memberikan ruang kepada makmum untuk bernafas seketika. Ada masa dia boleh istighfar dulu. Itu pada pandangan peribadi saya, tapi ala kulli benda tu khilaf. Sampai nak mula takbir raya terus pun tidak ada masalah. Okey. Jadi kalau kita lihat kepada salat raya pula, walaupun benda ni lambat lagi ibu sekalian, tapi sebab ibu kata yang penting belajar mengikut urutan kan. Saya hormati. Kita kena belajar habis satu-satu kitab ni tak apa, tapi dalam bab yang saya tak pandai saya takkan ajar lah. Kok lepas ni masuk dalam zikir-zikir yang pelik-pelik, yang tu saya tak berani lah. Okay. Sunnahnya kita bertakbir dalam solat raya ni sebelum kita membaca suratul Fatihah. Iaitu ada takbir tambahan kan. Yang mana dalam rakaat yang pertama tu kita takbir tambahan berapa kali ibu-ibu sekalian? Dalam rakaat pertama takbir tambahan ada berapa? Takbir mula-mula takbiratul ihram, Allahu Akbar. Kemudiannya takbir tambahan ada berapa? 7 Ustaz. 7 kali Ibu Habibah. Masya Allah Habibati. Terkasihku kan? Habibah. Okey. Kalau 7 kali bermakna kalau rakaat yang kedua berapa kali? 5 kali Ustaz. 5 kali. Okey. Habis tu berapa kali kita kena baca zikir kan? Antara itu kita disunahkan membaca subhanallah, alhamdulillah, wallahu akbar. Ataupun subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Okay, rakaat yang pertama berapa kali baca? 6 kali Ustaz. 6 kali Bu Habibah kata, ada yang kata okay, 5 kali. Okay. Kita cuba tengok berapa kali baca. Mula-mula kita takbiratul ihram, kita akan baca doa iftitah. Okay, habis. Kemudiannya barulah kita pun mulakan takbir tambahan. Allahu Akbar apa tu? Jadi semuanya memang 6 kali. 6 kali kerana selepas takbir yang ketujuh, kita tidak disunahkan lagi membaca subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu Akbar. Kerana selepas takbir yang ketujuh, kita terus membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim dan kemudiannya kita terus membaca suratul Fatihah. Jadi jawapan Ibu Habibah hat-trick. 3 kali jawapan Ibu semuanya betul. Barakallahu fikum. Okey. Dan kali yang kedua, rakaat yang kedua kita baca subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu Akbar berapa kali? 4 kali Ustaz. 4 kali. Sebab bila kita bangun kan daripada sujud, bangun Allahu Akbar, Allahu Akbar. Terus Allahu Akbar, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu Akbar sebanyak 5 kali. Cuma selepas yang kelima tu kita tidak lagi membacanya, kita terus membaca bismillahirrahmanirrahim ataupun auzubillah dahulu, terus baca surah Al-Fatihah. Begitu. Terima kasih banyak ya Ibu. Jadi bacaan subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu Akbar itu ada dalam hadis ke? Jawapannya tidak ada dalam hadis. Itu adalah ijtihadul ulama, adalah sebab-sebab ulama memilih pandangan tersebut. Itu pandangan jumhur ulama mazhab Syafi'i. Itu pun ada ulama mazhab Syafi'i menyatakan kita membaca antara takbir itu bukan baca subhanallah, alhamdulillah, tapi baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Okay. Ada yang kata baca yang ni pun okey. Allahu akbaru kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Kata Imam Nawawi, wa kullu hadza ala tawsi'ah. Ini semua menunjukkan luasnya dalam bab zikir ni, tak payah nak bergaduh, luas. Wala hajar fi syai'in min, dan tidak ada halangan pun sebenarnya. Walau taraka jami'a hadza zikr
wa taraka at-takbirati as-sab' wal khams sahhat salatuhu wa la yasjud lis-sahwi walakin fatathul fadilah. Kalau kita tak baca semua zikir tadi, kalau kita pun tidak ada takbir tambahannya 7 kali rakaat pertama, 5 kali rakaat yang kedua, kita tak buat semua benda tu, salat raya tetap sah dan tidak perlu kepada sujudus sahwi, cuma kita terlepas fadilat ataupun kelebihannya dalam mengikut sunnatun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hatta kalau kita salat raya kan, kita salat raya ni macam mana ibu-ibu sekalian, imam Allahu Akbar, kita pun Allahu Akbar. Tiba-tiba je Bismillahirrahmanirrahim. Alamak, imam dah mula baca Fatihah. Imam terlupa untuk takbiruz zawaid, takbir tambahan. Macam mana nak buat ibu-ibu sekalian? Nak ikut imam ke nak mufarakah? Atau nak tegur atau imam? Ikut imam. Laju ibu Habibah. Masya Allah. Zadakillahu ilman wa hirsan. Semoga Allah Azza wa Jalla menambahkan ilmu lagi buat ibu dan semangat insya-Allah ya. Boleh saya tahu tak ibu umur sekitar berapa ya? Hampir 70. Masya Allah 70. Tapi dia punya kekuatan, ingatannya, amalan Masya Allah. Terima kasih banyak ibu. Semoga ibu sihat, dipanjangkan usia dengan penuh keberkatan dan kemudian jadi dimasukkan ke dalam syurga oleh Allah Azza wa Jalla. Begitulah dengan ibu-ibu yang lain semuanya insya-Allah. Okey. Amin, amin ya rabbal alamin. Amin. Jadi kalau imam terlupa, imam dah mula baca Fatihah, jangan pula kita subhanallah. Jangan subhanallah. Kerana apa? Kerana bila seseorang itu terlupa takbir tambahan, dia terus mula bacaan Fatihah, dia tidak boleh kembali semula. Nah, dia tak boleh nak patah balik. Kerana kalau dia patah balik, dia dikira sebagai melakukan kesalahan. Wallahu a'lam, saya terlupa terlepas pandang dah pukul 9:06. Macam mana Ustazah? Boleh Ustaz kalau Ustaz nak teruskan sedikit lagi ataupun macam mana? Sikit je. Selepas ni kita tak ada slot duha lain lah maksudnya. Okey, tak ada. Tapi kalau sedikit pun saya takut jadi panjang pula. Sikit je Ustazah. Memang sangat sedikit. Habiskan yang ni je. Okey, jadi wa ammal khutbatan, ni dia masuk dalam khutbah pula. Tak ada kaitan ibu, sekadar pengetahuan je. Dalam kes khutbah 2 hari raya, maka imam disunahkan untuk takbir khutbah yang pertama sebanyak 9 kali dan takbir pada khutbah kedua tu sebanyak 7 kali. Okey, itu tak apalah. Manakala dalam bab bacaan salat raya pula, kita dah bincangkan sebelum ini dalam bab yang sebelum ini, tak apa yang itu cerita lain, yang mana disunahkan membaca surah Qaf, rakaat yang pertama, dan rakaat yang kedua baca surah Iqtarabatis Sa'ah, suratul Qamar. Iqtarabatis Sa'atu wa syaqqal qamar, itu suratul Qamar. Rakaat pertama surah Qaf, rakaat kedua suratul Qamar. Dia memang macam tu dalam apa-apa perhimpunan yang dilakukan oleh Nabi Yunus sallallahu alaihi wasallam. Nabi suka sungguh membaca surah Qaf kerana dalam surah Qaf tu ada isu perhimpunan manusia di hari akhirat nanti. Ataupun boleh je kalau surah Qaf tu agak panjang dalam hampir 3 muka surat. Suratul Qamar dalam suratul Qamar hampir 3 muka surat juga. Kedua-duanya hampir 3 muka surat. Kalau tak larat, boleh ambil pilihan yang kedua iaitu surah Sabbihisma Rabbikal A'la ataupun Hal Ataka Hadisul Wasyiyah. Okey. Jadi akan datang kita masuk balik tu perbincangan tu yang zikir 10 hari dalam bulan Zulhijjah tu kan, yang kita ada sebutkan tadi insya-Allah. Ibu-ibu yang dirahmati Allah sekalian, nanti saya dah kongsikan link yang saya berikan tadi. Ibu boleh cari buku bacaan dalam solat dan zikir lepas solat, dengan harapan biarlah kita solat di bulan Ramadan ini dengan cara yang terbaik mengikut sunnatun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya kadang-kadang jadi nak bagi tahu je travel agency yang pergi ke Mekah buat umrah dan haji, boleh tak kalau pihak travel agency ni berikan fokus kepada ibadat salat. Kerana kita memberikan fokus ke umrah dan haji, apa macam mana tawaf, apa zikir yang dibaca masa tawaf dan sebagainya. Tapi dalam umrah dan haji tu kita solat di Masjidil Haram,
di Masjid Nabi SAW, tapi solat itu kualitinya tak berapa kuat. Jadi sepatutnya kualiti dalam solat itu yang dijaga. Bukan lagi solat laju. Kita dah umur berapa dan ibu-ibu sekalian saya kira kebanyakan di sini umur 40 dan 50 ke atas. Jadi sayang kalau kita masih lagi meneruskan rentak solat sebagaimana sekolah menengah dulu atau zaman-zaman muda dulu, sayang. Yang tidak ada peningkatan dalam solat. Sedangkan peningkatan dalam solat itu mesti ada dari semasa ke semasa. Mesti ada. Jadi kalau kita dapat meningkatkan kualiti dalam solat, menambahkan apa lagi bacaan, bagaimana cara solat sunnatul Nabi yang betul. Solat sunnah Nabi ni solat yang mementingkan kualiti. Bukannya mementingkan kuantiti semata-mata tetapi kosong dan hampas. Kalau kita dapat buat yang tu ibu sekalian, Masya Allah ya. Jadi saya serahkan balik pada Ustazah. Silakan Ustazah. Baik, Alhamdulillah, jazakumullahu khairan kathiran Al-Fadhil Ustaz Muhammad Zul Khairi di atas penerangan yang sangat-sangat semoga dapat memberi manfaat lah kepada diri saya terutamanya dan juga kita semua yang berada di dalam link pada hari ini. Semoga lebih bermanfaat untuk kita nak menjadi lebih baik hari ini daripada semalam. InsyaAllah, terima kasih Al-Fadhil Ustaz. Semoga Allah SWT memberi Ustaz kesihatan yang baik dan juga kepada kita semua untuk sama-sama kita teruskan lagi amal ibadah kita dengan sebaik mungkin, insyaAllah. Jadi terima kasih Ustaz, terima kasih kepada seluruh jemaah halaqah maya kita yang hadir pada hari ini. Alhamdulillah. InsyaAllah untuk sambungan selepas ini adalah zikir 10 hari dalam bulan Zulhijjah. Betul Ustaz? Baik, insyaAllah. Jadi untuk slot ini saya mohon ampun dan maaf sekiranya ada tersalah kata, terlanjur bicara, kesalahannya di mana-mana, yang baik itu daripada Allah dan yang kurang itu daripada kedaifan diri saya sendiri. Saya serahkan kembali majlis kepada Al-Fadhil Ustaz untuk sama-sama kita tangguhkan. Silakan Ustaz. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz. Terima kasih semua jemaah. Jumpa lagi insya-Allah. Assalamualaikum. Assalamualaikum.